Hari ini saya akan kongsikan tentang kesilapan pertama membeli emas. Bab ni, bab kecil ni dikupas lebih lanjut dalam buku ni, buku Wang Emas. Okey, bertahan ketika gawat. So dalam buku ni, penulis dia berkongsi tentang kesilapan dia sendirilah membeli emas. Iaitu sebab apa? Kesilapan ni adalah menunggu. Okey, menunggu untuk harga turun murah baru beli emas. Bagi penulis, harga emas semasa waktu tu adalah mahal. Okey, harga emas yang waktu katakanlah waktu tu dia nak beli emas, dia tengok harga waktu tu katakan RM170 segram, bagi dia mahal. Okey, sedangkan dia lupa yang emas ni, harga emas ni sentiasa mahal, tak ada murah. Okey, kita tanyalah waktu mak kita dulu, zaman mak kita dulu, segram waktu tu kalau 20 tahun lepas, 30 tahun lepas, sekitar RM20 ke RM30 segram. Zaman tu pun mahal, tuan-tuan. Okey, emas ni benda yang unik tau. Okey, saya tunjukkan kat sini lah sikit. Alright, ni 10 gram emas. Okey, tengok. Alright, okey, 10 gram emas. Zaman saya nak beli 10 gram emas ni, iaitu mungkin saya rasa saya simpan ni lebih kurang 4 tahun lepas lah. Zaman tu RM1,800. Okey, untuk 10 gram. Dan saya rasa mahal, RM1,800 tu mahal. Okey, dan hari ni RM1,800 tu dah rasa murah. Sebab apa? Nak beli 10 gram hari ni sekitar RM2,500. Alright, so dia murah tu, bila kita dah tahu dia murah, kita dah tak boleh beli. Tu yang dikongsikan dalam buku ni. Okey, contoh hari ni segram lebih kurang berapa ringgit saya tengok. Kalau nak tengok harga emas, boleh tengok dekat website Public Gold, www.publicgold.com.my. Okey, 1 gram hari ni sekitar 247. So 10 gram more or less lebih kurang 2,500. Kita rasa macam, jika kita belum mula menyimpan emas, kita rasa dia mahal. Okey, tapi bila harga emas dah naik ke RM300 ataupun RM290 nanti, kita akan rasa RM250 dah murah dah. Macam tu. Alright. So zaman saya beli 10 gram ni, okey, sekitar RM1,800 lebih lah. Okey, RM1,800 lebih. Dan dalam hati tu kata, mahalnya emas ni, mahal. Tapi ingatlah, percaya apa yang saya cakap ni. Bila harga emas tu dah naik, ataupun bila kita dah tahu harga emas katakan dah 300 segram ataupun 200 lebih segram, kita dah akan rasa murah. Bila kita rasa harga tu murah, kita tak boleh beli lah. Okey, harga emas ni selamanya orang akan cakap mahal. Tak pernah lah orang kata murah lah harga emas. Tak ada benda tu. Tanyalah siapa-siapa pun, harga emas, emas mahal. Memang emas tu aset yang mahal. Memang dah well known, semua satu dunia dah tahu yang emas ni adalah aset yang benda yang mahal. Kita kena admit lah benda tu. Okay, sebab kita simpan aset, bukan kita simpan benda-benda yang tak ada value. Something yang ada value, so dia memang mahal. Alright. So, okay, penulis kata kat sini lagi, kesilapan pertama adalah hendak membeli emas ialah tunggu harga emas murah. Tunggu tu bahaya tuan-tuan. Okay, harga emas memang tidak akan murah selagi tidak mulakan dengan beli yang pertama. Okay, saya risau dalam pengalaman saya memang lebih 1,000 customer ni. Ramai juga yang saya jumpa, dia nak tunggu harga emas murah baru dia beli. Tapi apa yang berlaku, apa yang saya risau adalah bila harga emas murah, duit dah habis. So habis duit beli emas, ataupun maksudnya beli emas duit habis, tak beli emas pun duit habis. So yang mana yang kita nak? So fikir-fikirkanlah, ya. So cara saya mudah, dapat gaji, dapat duit. So memang setiap bulan saya akan asingkan. Katakan kita nak asingkan 500 untuk beli untuk simpanan. So dengan 500 tu kita letaklah 200 beli emas, 100 dalam tabung haji ke, 100 dalam SB ke, terpulang bagi kita. So kita make it all, kita simpan semua sikit. Alright. So lagi dalam buku ni juga kata, beli dahulu walaupun sekadar 1 gram sebagai sekadar permulaan. Sebab selagi kita tak mula, kita tak ada lagi benchmark harga. Bila kita tak ada benchmark harga, selagi itulah kita tak akan tahu pergerakan harga naik dan turun ni. Saya juga ada pengalaman, seorang rakan saya sendirilah. Okey, dah bertanya tentang harga emas saja. Kalau saya tengok balik messenger tu, lebih kurang 4 tahun. Tak mula-mula lagi segram pun. Sebab apa? Dia tanya je, bagi dia mahal. Dia tanya mahal. Dia tanya sebab dia tak mula lagi. Bila dia tak mula, memang dia akan stuck. Dia tak akan
dia takkan nak boleh bertambah dah benda tu. So bila dah mula baru dia tahu, oh bila harga naik macam ni buat macam ni, bila harga turun buat macam ni. So pengalaman saya jugalah. Okay, simpan kalau customer tu dia nak simpan emas, dia nak simpan duit setiap bulan RM200. Setahun dia sepatutnya dah ada RM2,400, tapi normally tak dapat. Bagi dia susah. Okay, bila dah ada katakan 2,000, 1,000 lebih, dia dah otak dah tahu. Kita otak ni dah ada number. Bila otak dah ada number, dia dah ligat, dia dah kreatif untuk fikir apa nak kena buat dengan duit ni, apa nak kena buat kan. So dia kreatif. Bila kita simpan untuk emas, kita dah nampak gram-gram, kita dah hilang number angka ribu-ribu ringgit tu, kita dah hilang. So kita dah secure kat situ. So orang yang simpan 200 bulan dengan orang yang simpan emas sebulan RM200, dia sangat berbeza. Okay, orang yang simpan emas ni, at the end of the year, gram dia dah lebih dah. Dia pun terkejut dengan apa yang dia simpan. So kalau orang tu simpan sebulan 1 gram, dia katalah sebulan 1 gram dia nak simpan, tapi bila 12 bulan tak sampai duit, dia dah lebih 12 gram. So itu selalu ada. Okay, cuma kalau orang simpan duit cash ni sebulan 200, 12 bulan jarang ada 2,400. Itu apa yang pengalaman saya lah, membimbing lebih 1,000 customer base ni. Membimbing 1,000 pelanggan customer emas. Okay, sebab rata-rata lah majoriti yang simpan emas ni, dia bukan nak tengok return yang tinggi lah apa semua tu. Dia lebih suka simpan tu, dia dah jadikan emas tu sebagai cara dia simpan. Okay, sebab kalau tak simpan emas pun kita simpan duit, cuma simpan duit tu rapuh. Kita hanya menyimpan kertas-kertas. Okay, so bila kita simpan emas, duit kita dah start kat sini dah. Okay, so bila dia duduk kat sini, bila kita ada kita takkan jual emas ni kalau kita nak upgrade sport rim. Kita takkan jual emas kalau kita nak kita nak beli kasut, beli handbag. Kita takkan buat macam tu. So itulah kelebihan, antara kelebihan emas lah. Bila kita dah nampak dia, kita sayang, cantik kan, kita susahlah kita nak buat benda yang remeh-temeh dengan emas. Unless kita sangat terdesak ataupun kita nak ubah aset kepada aset. Okay. Ada juga pengalaman saya sendiri, daripada simpan emas tukar kepada hartanah. So aset bertukar kepada aset, yang tu banyak orang buat. Itu okey, tak ada masalah. Okey. Dalam buku ni juga dia kata, jadikan setiap kita mesti ada benchmark harga. Benchmark harga tu tahu apa dia maksudnya? Maksudnya selagi tak mula kita tak ada benchmark harga tu. Benchmark harga tu macam ni lah. Setiap orang akan ada benchmark harga masing-masing. Saya benchmark harga emas, maksudnya harga permulaan saya 1 gram adalah RM135 segram. Back in 7 tahun lepas, kita tahun 2014, saya punya benchmark harga permulaan menyimpan emas sekitar 130 lebih. Tapi we have to be realistic. Takkan hari ni kita nak dapat harga tu balik? Memang takkan dapat. Okay, kita dah macam mak jenin lah. Kalau kita tunggu harga balik 135 tu, dia takkan dapat. So it goes year by year tau. Dia macam naik tangga. Lepas 135 tu, average tahun seterusnya sekitar 150 lebih. Next year tu 170 lebih. Next year tu 200. So sekarang average 250 ke atas. So bagi rakan-rakan yang nak mula simpan emas hari ni, so average sekitar RM200, RM250 segram. So jadikan ini sebagai benchmark. So bila harga emas naik, harga emas turun, kita akan alert benchmark kita kat mana. Oh, ni dah bawah harga hari ni di bawah benchmark aku kena ni murah. So dia dah ada word murah untuk dia. Sebab apa? Dia dah ada benchmark harga emas untuk dia. Alright, clear kat situ. Jika ada apa-apa soalan, boleh tanya di ruang komen. Okay, saya akan cuba jawab. Saya takkanlah lama-lama lah, lebih kurang 10 ke 15 minit untuk saya kupas lah sikit berkaitan informasi ni. Alright, so jika ada apa-apa soalan, boleh tanya di ruang komen ni. Alright, so dekat Papigo ni kita ada beberapa kaedah untuk mula menyimpan emas. So antara yang famous adalah akaun emas gap. Akaun emas gap ni kita boleh mula simpan emas RM100 ataupun 1 gram. Bila 1 gram kita boleh keluar item-item yang cantik-cantik macam ni. Kad-kad macam ni. Okey. Dan akaun emas gap ni pula dia sangat mudah lah, sebab kita tak perlu simpan sendiri. Kalau bila kita perlu emas fizikal, barulah kita keluarkan daripada akaun emas gap kita tu. Alright. So jika ada rakan-rakan yang berminat untuk mula menyimpan emas, boleh terus WhatsApp saya. Saya akan guide lah step by step macam mana, apa yang kena buat. Alright. Apa lagi saya nak kupaskan hari ni. Jika ada soalan boleh tanya di ruang komen ya. Saya tunggu soalan-soalan jugalah untuk saya kongsikan. Okey. Tips seterusnya adalah
beli dulu baru tunggu. Okey, bukan tunggu baru beli. Kalau tunggu dulu baru beli, dia takkan jadi. Okey, memang takkan jadi, akan sangat-sangat susah. So apa yang kita kena buat adalah kita beli dulu baru kita tunggu. Itu biasa, itu tips yang memang semua penyimpan emas buat lah. Saya lebih suka word penyimpan emas daripada pelabur emas, sebab bagi saya personally, based on saya punya experience selama 7 tahun dalam membimbing customer-customer menyimpan emas, dan saya sendiri sebagai penyimpan emas, saya sangat suka sebagai di posisi sebagai seorang penyimpan. Okay, sebab dia lebih saya tengoklah orang yang menyimpan ni dia tahap kewangan lebih kukuh berbanding orang yang memikirkan hanya melabur ni. Sebab bila melabur ni dia hanya fikir satu je, buy low sell high. So dia sangat otak dia tu sangat dia streskan hanya untuk tu. Sedangkan kalau untuk penyimpan ni, dia fikirkan untuk dia punya future. Untuk tahun ni ada 100 gram, tahun depan dia ada 300 gram. So bila dia dah ada 300 gram emas, dia dah tahap kewangan dia dah move to the next level. Next year-nya seterusnya ada 500 gram. So dia punya tahap kewangan tu lebih bagus. Harga tu dah nombor 2. Harga tu naik turun, dia tetap beli tak ada masalah. Alright, itu apa pengalaman saya lah. Pengalaman saya sendiri menjadikan emas untuk membina tahap kewangan yang lebih kukuh. Okay, kita bukan nak cepat kaya, kita nak make sure simpan emas ni bukan cepat kaya. Simpan emas ni untuk kekal kaya. Kita kena faham tu. Alright. So dalam buku ni saya pun bukan terus pandai tuan-tuan. Saya semua belajar dalam buku ni. Buku ni tajuknya Wang Emas. Buku ni boleh dibeli di mana-mana kedai-kedai buku ada, ataupun nak lebih mudah, tak payah keluar rumah pun, download apps PG Mall, beli dalam PG Mall. Terus sampai Public Gold akan post terus sampai ke rumah. Okey, buku ni dah beberapa kali dah jadi best seller dekat MPH lah, popular semua. Alright. Penulisan sangat bagus. So saya suggest kat anda semua untuk baca buku ni lah. Alright. Banyak nak tanya soalan, tapi bila tengok sini terus lupa nak tanya apa. Okey, tak apa, InsyaAllah saya akan try sehabis baik untuk live sekerap yang boleh. So kalau ada soalan, esok boleh tanya lagi saya, ataupun hari-hari lain yang saya akan sempat untuk buat live, saya akan buat live di pagi hari lah. Kalau tak pagi, petang ke malam ke, kalau jumpa, tanya soalan, tak ada masalah. Walaupun live ni dah habis, saya dah letak nombor phone saya tu, boleh tanya soalan, boleh WhatsApp tanya, atau call, boleh tanya saya terus, tak ada masalah. Okey. Alright, okay. Terima kasih bagi yang menonton dah, spend masa pagi ni untuk sama-sama belajar tentang emas. Saya pun sendiri bila go through balik buku ni untuk mengingati saya sendiri juga. Okay. So konklusinya untuk hari ni, jangan tunggu dulu baru beli. Okay, tips yang pagi ni saya nak kongsikan, beli dulu baru tunggu. Jadikan emas permulaan 1 gram pertama tu sebagai benchmark. Kalau orang tu bagi dia 1 gram tu kecil, mulakanlah dengan 10 gram, mulakanlah dengan 5 gram ke 1 dinar ke. Jadikan benchmark dahulu, itu penting. Kalau tak jadikan benchmark, kita akan buat kesalahan amatur sebagai seorang penyimpan dan pelabur emas. Okay, hanya tunggu tak ada result. Okay, fast action, fast result. Alright, so kita dah ada ilmu, mulakan saja dahulu 1 gram ke RM100 ke dengan Public Gold, tak ada masalah. Platform dah betul, produk dah betul, kita kena buat tindakan yang betul, insyaAllah, dan dapat hasil juga yang betul nanti. Alright, sekian daripada saya. Kita jumpa lagi di live yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.